Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Puan Nur Faizah binti Idris selaku moderator pada pagi ini. Yang saya hormati Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Tuan Salim bin Abdul Ghani. Yang saya hormati juga Barisan Timbalan-Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, para pegawai, seluruh kaki tangan warga Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, dan tidak dilupakan juga Pengarah Konsumer Negeri Bank Islam Terengganu, serta rakan-rakan daripada Bank Islam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya merasa tersanjung dapat menyampaikan ceramah di hadapan warga staf Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu yang merupakan warga pendidikan, warga yang tugasan sepanjang hayat mencerdikkan manusia. Saya diminta menyampaikan satu tajuk mencetus juara dalam diri. Begitu besar tajuk ini nak dikongsikan di kalangan guru-guru dan juga orang-orang yang memang berada dalam dunia pendidikan. Sememangnya tahun 2021 telah memberi banyak cabaran yang baru kepada kita. Ada masanya kita merasa begitu tidak daya lagi dah nak meneruskan kerjaya kita kerana suasananya sangat berbeza. Mungkin kita di Jabatan Pendidikan Negeri tidak seteruk rakan-rakan yang lain. Ada orang kerja teruk betul daripada segi bebanan norma baru. Masjid misalnya. Dulu kita buka masjid, tutup masjid. Tapi sekarang tak boleh. Ada tanggungjawab besar. Keselamatan, kesihatan dan bagai-bagai lagi. Guru di sekolah misalnya. Tidak lagi ada sistem file manual macam dulu. Semuanya online sekarang ini. File ketua panitia nak kena on. Semuanya online. Ini benda baru. Jadi ada masanya kita merasa down. Sudah pastilah perbicaraan sebegini moga-moga boleh mendatangkan sedikit semangat yang baru. Mencetus juara dalam diri. Pengaruh mental juara ini, kalau kita nak tengok di mana banyak ianya ada, sudah pasti kita boleh lihat dalam sebuah pertandingan. Sebab itu dalam sebuah pertandingan, misalnya dalam bola sepak misalnya, ada banyak formula-formula untuk melahirkan sebuah pasukan yang juara. Tetapi umumnya akan bersetuju bahawa pasukan ataupun atlet yang menjadi juara ini bukan semestinya dia berada pada fasiliti terbaik. Tidak mesti dia ni pernah mengadakan training terbaik luar negara ke mana, tak mesti. Dan sebuah pasukan yang boleh menjadi juara ini tak mesti dia dibarisi oleh barisan pemain-pemain bintang. Tidak mesti. Tidak mesti juga sebuah pasukan itu menjadi juara kerana mereka memiliki coach, jurulatih
yang boleh mengaturkan latihan taktikal, strategi terbaik. Tidak mesti. Kerana berapa banyak kita lihat ada pasukan yang tidak memiliki fasiliti bertaraf dunia, tidak dibarisi barisan bintang pemain-pemain dalam pasukan mereka, tidak juga memiliki taktikal yang beria-ria, tetapi disebabkan mereka ada mental juara, pemikiran untuk menjadi juara, maka mereka dapat kejayaan. Sebab itu, untuk mendapatkan mental juara, salah satu daripada kaedahnya adalah sentiasa dimotivasikan. Sebab itulah kalau mana-mana pertandingan sukan, pasukan tuan rumah selalu memiliki peluang yang lebih besar untuk menang. Apa sebab? Selain daripada dia dah biasa dengan fasiliti tempat dia berlawan, salah satu faktor utama kerana ada support dan motivasi dari penonton tempatan. Sebab itu pasukan bola sepak sekalipun, tanpa support, motivasi dan sokongan, mereka tak akan boleh mencipta kejayaan. Kerana mental juara perlu ada sokongan. Dan ini yang kita usahakan. Cuma, ialah, tak semua orang memandang champion ataupun juara ini sebagai matlamat. Ada orang, dia menyertai satu-satu pertandingan bukan kerana result, tapi kerana mereka enjoy the process. Dia seronok dengan prosesnya. Sebab itu, kita melihat ada orang-orang tertentu, walaupun dia kalah, dia tetap happy dalam menikmati kekalahannya itu. Apa sebab? Kerana they enjoy the process, not the result. Tapi bagi kita warga pendidikan di JPNT, di sekolah kita, result kita penting kepada apa yang dapat daripada segala yang diajarkan. Tetapi bagi setengah orang yang bahagia dengan kehidupan, dia tidak memandang result, tapi memandang proses. Sepanjang proses yang dia lalui, itu membahagiakan dia. Saya ambil contoh, macam tengok bola sepak. Orang kalau betul-betul peminat bola sepak sejati, dia akan pergi ke stadium, dia akan tengok perlawanan itu daripada mula sampai habis. Apa sebab? They enjoy the process. Tetapi kalau peminat bola sepak yang acah-acah minat saja, mereka tak akan menyusahkan diri nak pergi ke stadium. Apa yang dia buat? Tunggu di rumah saja, tengok warta berita, nanti 8.30 segmen berita sukan, dia akan tunjuk gol-gol yang telah disumbatkan. Tak payah nak tengok daripada awal, buang masa, kata mereka. Ini dia tidak enjoy dengan proses, dia nak result saja. Sebab itu, katakanlah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, katakanlah ajak pasukan Real Madrid lawan bola. Ajak pasukan Real Madrid. JPNT lawan Real Madrid. Kita lawanlah dia di stadium, di Gong Badak misalnya. Dalam perlawanan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu lawan Real Madrid, pasukan dari Terengganu, Jabatan Pendidikan kalah 16-0. 16-0. Munasabahlah 16. Real Madrid ni. Real Madrid. Kalah 16-0. Tapi adakah pasukan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu akan kecewa walaupun kalah 16-0? Tak kecewa. Tidak kecewa. Apa sebab? Walaupun tak menang, walaupun tak menjadi johan, dia enjoy. Dapat bermain dengan pasukan bertaraf antarabangsa. Mungkin ada di kalangan striker atau penyerang dalam pasukan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, dia berjaya gelecek Karim Benzema. Dia berjaya ayamkan 20 sengkan Sergio Ramos. Dia berjaya tewaskan Keylor Navas, keeper. Dia tendang, tonjol. Bola laju, pop kena tiang, top goal. Patutnya 16-1. Tapi adakah dia kecewa? Walaupun dia tendang sekuat-kuat hati, tidak gol, dia tidak akan kecewa. Bahkan dia akan berbangga dan tidak berhenti-henti menceritakannya kepada anak cucunya akan datang. Toki dulu pernah main bola lawan Real Madrid.
toki gelecek, garim Benzema, ayang Sergio Ramos, sepak Kelo Navas, tok go. Tapi dia tidak kecewa. Bahkan dia bangga kerana dia tidak pandang kepada result, dia pandang kepada proses. Ada orang begitu. Dia tidak minat nak menjadi juara. Juara bukan segala-galanya. Dia enjoy kepada proses yang sedang dia lakukan. Namun dalam konteks perbicaraan kita pada pagi ini, sudah pastilah sebagai sebuah organisasi yang mementingkan kepada result. Apatah lagi minggu hadapan, anak-anak kita pun akan menghadapi peperiksaan yang begitu besar sekali. Sudah pasti ukuran kejayaan kita adalah pada result kita. Macam penceramah, dia buatlah YouTube channel ke, ceramah live Facebook hari-hari. Aktif macam mana pun dia ada channel dalam media sosial, dia cakap seorang dia je. Dia tidak perlu tahu apa result. Dia tak perlu ada skala ukuran penonton dia, penggemar dia, viewer dia, berapa ramai yang berubah daripada stop sembahyang jadi sembahyang. Dia tidak ada sebarang ada ukuran. Tetapi pekerjaan kita di Jabatan Pendidikan, kita perlu mengukur. Maka mental juara perlu disematkan di dalam jiwa. Bagaimana nak mempunyai corak pemikiran sebagai juara ini? Baik, ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan. Pertama sekali, seorang champion, seorang juara, dia berani mengambil risiko untuk membuat satu-satu keputusan. Ini champion. Dia berani buat risiko. Kita sekarang ni, ramai orang tak berani buat risiko. Takut buat risiko. Nak beri tak budak balik asrama, nak beri tak sembahyang Jumaat. Kita tak ada keberanian mengambil risiko. Sedangkan mental juara, dia berani mengambil risiko. Sebab itu kata Roberto Guazzetta, dia ni mafia Itali. Kalau anda mengambil risiko, anda mungkin akan gagal. Jika anda tidak mengambil risiko, anda pasti akan gagal. Risiko terbesar dalam kerjaan hidup kita ini adalah tidak berani melakukan apa-apa pun. Sebab itu mental juara, dia ada keberanian membuat keputusan. Pernah dulu ada satu orang wartawan, dia jumpa seorang ahli perniagaan yang hebat. Dia tanya kepada ahli perniagaan ni, konglomerat bertaraf bilioner. Dia tanya, Tan Sri, macam mana Tan Sri boleh berjaya dalam bisnes? Maka dia jawab mudah, saya berjaya dalam bisnes because I've made a good decision. Kerana good decision, saya buat keputusan yang baik. Wartawan tu tanya, macam mana Tan Sri boleh buat good decisions? Katanya, good decisions come from experience. Saya boleh buat keputusan yang baik sebab pengalaman banyak mengajar saya. Wartawan tanya lagi, dari mana Tan Sri dapat pengalaman? Experience. Apa jawab Tan Sri ini? Experience saya boleh daripada bad decisions. Artinya bad decision, keputusan salah yang pernah saya buat dahulu, memberikan pengalaman yang baru kepada saya. Jadi pengalaman itu menjadikan saya matang, dapat saya membuat pula keputusan yang bagus. Dan ianya mencipta kejayaan. Justru itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ayo, mental juara perlu ada keberanian. Kalau tidak berani, kata Al-Mutanabbi, seorang penyair Arab, orang berani mati hanya sekali. Tapi orang takut dia mati beribu-ribu kali. Tak berani. Ada kata-kata dari Grace Hopper. Dia ni seorang Navy Amerika, orang perempuan, hebat. Falsafahnya begitu baik. Katanya, a ship in port is safe, but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. Kata dia, sebuah kapal memang indah kalau dia duduk di pelabuhan. Nampak besar, gagah, mewah. Tetapi kapal bukan dicipta untuk parking di pelabuhan.
Sebuah kapal akan lebih bermakna dan bernilai ketika dia bermain dan berada di tengah samudra luas, mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai. Itu kerja kapal. Tapi mengapa kapal ini tidak berani duduk di tengah samudra? Kerana tak berani menanggung risiko. Kita orang Pantai Timur, tuan-tuan orang Terengganu, kita bangsa ambil risiko. Sehingga kan kata-kata yang terkenal, kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu kata-kata risiko. Bangsa Melayu, rumpun Melayu ini, bangsa bahari. Apa arti bahari? Bangsa laut. Pantai Timur kaya dengan laut. Kita bangsa laut. Antara orang duduk darat dengan orang pergi ke laut, orang pergi ke laut lebih jiwa berani. Sebab kalau sudah pergi berlayar ke tengah laut, andai kata ada ribut taupan, dia tak ada ke mana-mana. Dia akan hadapilah apa yang sedang berlaku. Tapi kalau kerja di darat, mari hujan boleh lari, mari ribut boleh sembunyi, boleh berlindung. Tapi kalau laut, itulah yang kita hadapi. Tapi di mana mentaliti ini pada anak cucu sekarang? Tak ada. Mentaliti berani ini tidak ada. Ada pernah Guinness World Record. Dia rekodkan satu anugerah World Greatest Salesman. Seorang salesman yang terbaik di dunia. Ini hebat. Namanya Joe Girard. Dia orang Detroit di Amerika Syarikat. Joe Girard ini, bayangkanlah, purata dia jual kereta. Jual kereta. Bukan jual goreng pisang cheese. Bukan jual sata otak-otak, tak. Bukan jual sotong celup tepung Pok Nong, tak. Dia jual kereta. Bukan kereta second, kereta baru. Kereta baru. Purata Joe Girard, dia jual 6 biji kereta baru sehari. Tiap-tiap hari. Dia jual 6 biji kereta sehari. Paling banyak dia boleh jual dalam sebulan 174 buah kereta. Dalam setahun rekod dia pernah jual 1425 buah kereta. Dan sepanjang tempoh dia menjadi penjual kereta, ketika dia bersara, dia total kereta dia jual 13,001 unit kereta. Ini bukan jual hak jenis COD, order hantar ke rumah, buat kek, meledak kereta. Orang tanya dia, macam mana mu boleh berjaya? How you made it? What is the because? Apakah punca kamu ni begitu hebat sekali? Katanya, keberanian. If opportunity doesn't knock, build a door, kata dia. Kalau peluang tidak datang, tidak mengetuk pintu kehidupan kita, buatkan satu pintu khas supaya peluang itu datang. Peluang nak datang payah. Ramai daripada kita duduk di pejabat, sangkut 48 lebih 8 tahun ada. Ada. 52 nak naik 54, 54 nak naik jusasi, sangkut lama. If opportunity doesn't knock, please build a door. Buat satu pintu. InsyaAllah dia akan mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang mustahak? Jangan takut. Mental juara. Dia berani mengambil risiko untuk melakukan apa-apa tindakan. Ada satu cerita, yang cerita dongeng. Ada seekor keledai, dia jatuh dalam perigi buta. Bila jatuh, dia menjerit. Minta tolong, sesiapa tolong selamatkan. Tuan dia kebetulan memang tengah cari keledai. Musim sana, musim sini tak jumpa. Dari jauh dengar, ni keledai aku. Dia pun pergi cari. Tengok keledai duduk dalam perigi buta. Dia pun berfikir, aku kalau nak keluarkan keledai ni kena panggil orang kampung. Belanja besar juga ni. Korang-korang buat mi goreng juga nak raih korang. Habis duit dah lah, dia ni bukannya pakai sangat pun keledai. Bukan boleh bawa pergi berlari.
Keldai ni pula ketika melihat tuan dia, dia sudah meletakkan harapan. Keluar juga aku akhirnya. Baik tuan aku ni. Dia sayang ke aku. Dia akan ikhtiar cari keluarkan aku. Jadi, tuan keldai ni, dia fikir-fikir, kita kira lupus aset sajalah. Dah anggap tu masuk dalam stor pelupusan, kita lupus sajalah aset ni. Cari orang kampung, gotong royong, tanamkan telur. Sang keldai tidak tahu tuan dia niat nak bunuh dia. Dia tetap ada harapan. Datang orang kampung bawa skop, bawa cangkul macam-macam. Ambil tanah, letakkan dalam perigi buta. Keldai pun bila tanah kena kepala dia, dia pelik. Apa pula nak selamat aku main lempar tanah dalam ni? Something wrong. Dia rasa tak kena sesuatu ni. Tengok berdebuk lagi atas kepala. Ada lagi. Begitulah yang kedua, ketiga, keempat. Barulah keldai sedar, ini bukan nak menyelamatkan aku, bukan search and rescue ni. Ini nak membunuh aku. Jadi keldai ni panik. Menangislah dia, merayu supaya dia diselamatkan. Bahasa keldai dia lah, tolonglah tuan, tolonglah, jangan buat begini. Dia dah panik. Orang-orang kampung yang nak membunuh dia pun ramai yang sedih. Allah siap, keldai tengah sakaratul maut. Hingga dia lepas nikah. Tanah hidup-hidup pula tu. Dalam suasana bising dia menangis, tiba-tiba orang kampung mendapati keldai ni senyap. Jadi masa yang kata, cepat mati keldai ni, siap pulak tanah tak habis timbul mati dah. Masing-masing kita tengok. Rupanya sang keldai ni tidak mati. Tetapi sang keldai ni telah bertindak keluar daripada masalah yang dia sedang hadapi. Bagaimana dia buat? Ketika tanah menimpa kepalanya, dia goyang-goyangkan badannya. Bila badannya bergoyang, jatuhlah tanah-tanah di atas, di bawah kakinya. Datang lagi satu tanah atas kepala, dia goyang-goyang, jatuh lagi tanah ke bawah. Dan begitulah diulang proses ini, sehingga tanah yang jatuh tadi semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Dan akhirnya, keldai secara automatik, dia punya tempat berdiri makin meninggi, 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 dan dia dapat keluar daripada perigi buta itu tadi. Saudara, apa pelajaran daripada cerita ini? Pelajarannya adalah, siapakah keldai itu? Kitalah keldai-keldai itu. Apakah simbolik tanah yang turun itu? Tanah itu simbol kepada masalah. Tiap-tiap manusia ada masalah. Mana ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan pagi ni yang tak ada masalah? Cuba khabar. Cuba khabar siapa yang tak ada masalah. Ramai online sekarang di pejabat. Apa sebab? Bukan tak boleh online di rumah. Masalah. Lain tak ada. Anak nak guna juga untuk nak macam-macam. Periksa lah itu ini. Buat homework. Tak yang bagi anak kecil berlari. Tengah-tengah live. Keluar je kot skrin gini. Tak pening kepala kita. Masalah. Pergi sekolah. Pergi pejabat. Buat live. Lagi senang. Masalah. Tak ada orang tidak ada masalah. Kita yang kerja makan gaji ni tahanlah. Walaupun ada masalah, ada kot gaji. Mana takdir, na'udzubillah, katalah ada kes positif. Orang dekat dengan kita, kita pula jadi C1, C2, C3, C4, macam-macam lah istilah. Apa nama, kontak rapat, kontak itu, kontak ini. Orang kerjaan, kalau kontak rapat pun, pergi korek hidung, pakai gelamping, duduk 9, 10, 14 hari, tak ada masalah. Gaji jalan. Gaji jalan. Cukup bulan cocok. Tak ada masalah. Naik pangkat sama. Tapi kalau orang lain, besar masalah. Kalau jenis gaji hari, kerja hari, jenis kaya pagi, makan pagi, 10 hari kena kuarantin, 10 hari tak ada rezeki. Masalah tak? Masalah. Semua orang ada masalah. Tapi kalau kita nak menangisi masalah itu tanpa berusaha menyelesaikan, kita akan mati kena tanah hidup-hidup macam keldai tadi. Tetapi keldai ini buat sesuatu yang boleh keluarkan daripada masalah. Dia goyang-goyangkan badannya. Akhirnya masalah itu selesai dan dia boleh keluar. Dengan menggunakan masalah itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebarang masalah, cabaran yang datang kepada kita, jangan kita buang, kita hadapi. Kita hadapi dengan penuh keberanian dan sikap anak jantan. Kita hadapi.
Apa juga rintangan, kita hadapi. Sebab itu kalau kita tengok dalam perjuangan kita menghadapi COVID-19 atau apa saja, orang perlu ada keberanian. Perlu ada keberanian. Ketakutan yang melampau terhadap sesuatu boleh melemahkan jiwa kita. Ada perbezaan antara danger and fear. Danger, yes. Tidak ada orang nafikan COVID-19 is danger. Tapi the fear, itu berbeza. Kalau kita nak cerita danger, bawa motor danger. Bawa kereta hari-hari kita berulang Kuala Berang ke Kuala Terengganu, danger, ada bahaya. Nak cerita statistik, ambil statistik daripada institut yang mengkaji kemalangan jalan raya. Berapa kemalangan setiap hari? Malaysia ada tangga 74. Statistik semua orang boleh tampilkan. Danger is there. Tapi adakah kita fear sehingga tidak bawa kereta, fear hingga tidak bawa motor, stay at home, tak buat apa-apa langsung? No. Kita hadapi. Kita risk taker but calculated risk. Ini ciri mental juara. Calculated risk. Kita pakai pelitup muka, kita sering basuh tangan, elak confine spaces, ada jaga penjarakan, tidak bersalam, bersentuhan dalam masa yang ditetapkan ini. Datang ke masjid, ada orang tak pergi masjid langsung, takut kena sakit. No, bawa sejadah sendiri, siap berwuduk dari rumah, pakai mask, tidak berpelukan, tidak bergalih-galih tempat, ya. Tapi kerana tidak ada mental juara, mereka kekal. Seperti kapal yang parking hanya di pelabuhan. Memang cantik dipandang, tetapi kapal bukan dicipta untuk parking tepi pelabuhan. Kapal dicipta untuk belayar tengah lautan. Jadi kalau mental juara, jangan duduk saja. Ambillah risiko. Dengan calculated risk. Risiko yang telah diperkirakan. Ini yang pertama. Mental juara. Mental yang kedua, mental juara ini adalah juara adalah orang yang sangat bersemangat. Orang kalau nak jadi juara tapi tak semangat, letih. Lepas itu orang tua-tua dulu pesan, hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidup kan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah lari, bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari, daripada hidup, baik jelah mati. Sebab itu, jom semangat. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidaklah gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Orang yang ada semangat, duduk tegaknya amatlah kukuh, diterpa ribut tidakkan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani, mentaati sumpah, memegang janji. Semangat. Kalau semangat dah tak ada, cerita juara apa? Apa mau nak pergi kerja? Tak semangat aku pergi kerja. Kerja. Tak payah ada mental juara pun tak ada. Tidak ada pemikiran nak menjadi Johan. Kalau orang itu dia semangat, kita kenal orang semangat ini. Kita kenal dari segi penampilan, nampak dia semangat, nampak dia bangga dengan prestij pekerjaannya itu. Itu kalau kita tengok orang kerja di sekeliling kita, bila dia merasakan kerjanya itu ada prestij, dia akan mari semangat. Sebagai contoh, dalam PDRM, dia ada unit elite.
UTK, Unit Tindakan Khas. Antara tugas unit tindakan khas ni kawalan rapat. Dia jaga VIP. Bahasa mudahnya bodyguard. Tapi tak semua polis regular boleh masuk UTK. Ada ujian, ada pemilihan, ada latihan-latihan intensif mereka kena latih. Dia pasukan elit, Special Operation Force. Jadi kadang 300 orang pergi, kadang 10 orang saja yang lulus untuk UTK ni. Latihan mereka teruk. Dia punya latihan la ilaha illallah, bawa motor, naik scrambler duduk belakang, bawa 100 km sejam. Contoh, jurulatih bawa, yang pelatih ni membonceng. Tengah laju tu jurulatih akan arahkan. Terjun daripada motor. Terjun guling. Perlu duduk bersedia dalam keadaan memegang senjata. Latihan tembakan menggunakan peluru hidup. Pegang belon. Ni ada dalam YouTube pun boleh tengok. Jurulatih tembak pakai peluru hidup. Tembak belon bukan tembak dia. Memang kita tahu yang tembak tu sharp shooter. Kita tahu. Tetapi orang yang megang tu berani. Kadang saya ada sedikit sebanyak, aku pecamah kecil-kecilan, dia jemput, kadang pergi ke camp-camp, tanya, kenapa cik ni semangat nak masuk UTK? Kalau latihannya teruk, kenapa nak semangat sangat nak masuk? Kata mereka, prestige, kata. Prestige. Dia prestige menaikkan pride and honor, menaikkan semangat. Macam tuan-tuan di Gong Badak, Kuala Negru. Gong Badak, dia ada kamp askar. Dia ada kamp askar, regimen askar Melayu. Yang mana di situ adalah batalion khas untuk para trooper. Ni petang kan boleh lalu, sebelah airport. Situ ramai tentera. Saya ada kebetulan pergi berceramah di situ. Itu yang masuk unit ni semua pakai sayap. Dia ada sayap dekat dengan sayap. Dia ada sayap botok, ada sayap macam-macam sayap botok yang mana terjun. Dia ada boleh kenal untuk terjun berapa kali. Saya tanya juga dia orang, kenapa terjun ni? Dia tiap tahun dia orang kena ada terjun. Terjun biasa dia pergi kat besuk di mana-mana exercise untuk terjun daripada kapal. Apa rajin sangat? Apa tak masuk unit lain? Ada seorang tu ustaz, captain. Saya tanya, apalah berani sangat tugas di tempat main terjun parachute ni? Apa tak duduk dekat dengan TLDM ke, Navy ke, Gong Kedok ke, mana-mana? Jawapan dia sama saja. Prestige. Macam mana awak boleh ada semangat terjun, keberanian dan sebagainya? Prestige. Sayak tu tak ada orang semua dapat. Tak semua orang boleh dapat sayak itu. Ada satu doktor, muda lagi, doktor tentera. Dia duduk dalam para trooper, muda lagi. Ada sayak. Maknanya dia dah terjun 80 kali melayakkan dia dapat sayak. Apa sebab semangat begitu? Prestige. Maka saudara-saudari sekalian, adakah kita bekerja sebagai warga Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu ni tidak prestige? Sangat prestige. Kita meneruskan tradisi budaya pendidikan pengajaran Negeri Terengganu Darul Iman yang telah secara tradisinya bermula sejak daripada dijumpai batu bersurat Negeri Terengganu. Batu bersurat Negeri Terengganu menjadi satu indikator bahawa orang di Terengganu sudah celik huruf, sudah pun ada belajar ilmu jauh sebelum negeri-negeri lain mengenal alif sampai ya. Tradisi pondok pengajian, Tok Kupaloh dan ramai lagi. Dan ini diteruskan oleh tuan-tuan puan-puan sekalian dalam satu organisasi namanya Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Saya sendiri secara rendah diri, walau betapa dan siapa pun saya mencari ilmu di bumi Darul Iman. Saya belajar di Kuza, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin. Sebelum ditukar jadi nama UDM lah, macam-macam, Uniza dan macam-macam. Saya mengambil diploma di Kuala Terengganu, dulu Kuala Terengganu, sekarang Kuala Nerus, di Kuza. Kemudian saya menyambung peringkat sarjana juga di UMT, Universiti Mengabang Teliput. Tidak, Universiti Malaysia Terengganu. Juga di bumi Terengganu.
PhD ni musim-musim COVID ni payah betul lah belajar komputer. Jadi mati syahid gaya je. Artinya tuan-tuan meneruskan legasi pendidikan, pengajaran, pembelajaran yang telah direkodkan dengan tinta emas sejak daripada penemuan batu bersurat Terengganu. Tidak rasa prestis. Prestis. Jadi itu yang kedua. Bersemangatlah. Bersemangatlah. Yang ketiga, seorang juara, minda mereka ini, mereka sampai peringkat boleh menguasai minda mereka sendiri. Mereka tidak mudah dimasukkan dengan perkara-perkara negatif. Itu dia sentiasa positif. Positif ni sensitif sikit sekarang ni. Sekarang orang pakai satu tagline baru, be positive, test negatif. Orang terpaksa ubah frasa ayat. Sentiasa positif, tapi bila buat ujian swab test, mesti negatif. Sebab naklah anda positif, takut jadi doa positif pula dia korek hidung tu kan. Tapi dari segi pemikiran, itu mesti positif. Think positif. Itu sering saya bawakan analogi. Manusia dan haiwan bezanya adalah dari segi positive thinkingnya. Haiwan mereka tidak dilahirkan untuk negative thinking. Manusia disebabkan dia ada akal, dia pandai-pandai nak negative thinking. Haiwan tidak, dia sentiasa positive thinking. Positif dari segi untuk kemandirian diri mereka. Itu kita tengok haiwan-haiwan di sekeliling kita, mana ada yang stres, yang susah hati, bimbang, tidak ada. Sebab mereka always positif. Bagi contoh, tuan-tuan kalau nak negatif, kalau nak pesimis dalam hidup, tengok cicak. Cicak dari segi logik, dia ni apa makanan dia boleh dapat. Dia tak ada sayap, tapi makanan dia semua haiwan terbang. Berdasarkan logik, cicak berhak susah hati, cicak berhak protes, cicak berhak mohon air sinar, cicak berhak dapat bantuan geran daripada kerajaan. Sebab rezeki dia semua tak setara dengan dia. Dan dia boleh protes kepada Allah. Hei Allah, ini tidak adil. Saya tak boleh terbang. Berapa haiwan makanan saya semua terbang mati gini. Tak. Allah Ta'ala ini salah satu sifat yang mulia ada pada Allah. Dia adalah sangat penyayang dan mengasihi hamba-Nya yang reti bahasa. Yang reti bersyukur. Jadi walaupun cicak tak ada sayap, Allah beri dia rezeki, haiwan datang kepada dia. Dan lidah dia fleksibel. Ketika haiwan terbang lalu, dia jelai lidah, dia dapat makanan pada hari tersebut. Ini Allah berikan rezeki pada cicak. Sama juga burung. Berapa orang di kalangan tuan-tuan tengok burung? Maksudnya burung pagi-pagi, sebelum subuh, burung pukul 4.30, pukul 5, burung-burung yang berterbangan ni bangun dah. Bila mereka bangun, seekor burung, dia tak tahu nak makan apa. Tak ada planning nak makan apa. Dia terbang cari rezeki, dia balik petang. Ada masa rezeki yang dia bawa hanya untuk diri dia cukup. Ada hari untuk anak dia boleh. Ada hari tak ada apa-apa. Artinya burung tidak ada kepastian nak makan apa pun untuk hari itu. Bukan untuk bulan itu, untuk hari itu. Tetapi pernahkah kita melihat ada burung stres? Pernahkah kita lihat ada burung susah hati? Tak ada. Pernah tuan-tuan tengok ada burung bunuh diri? Terbang laju-laju? Langgar bangunan, KLCC misalnya. Pernah? Tak pernah. Burung tak pernah bunuh diri. Bahkan tiap-tiap pagi, burung berkicau riang, menyanyi dengan penuh gembira, seolah-olah dia tak ada masalah. Padahal, dia nak makan apa pun dia tak tahu hari itu. Kita baru tak boleh nega. Contoh, tak boleh nega. Rasa nak mati dah. 3 bulan. Tak boleh nega. Rasa nak mati dah aku mati. Burung bukannya 3 bulan. Sejak dia lahir, dia tak tahu nak makan apa pun hari itu. Bukannya pasca PKP ke selepas. Daripada dia lahir, dia tak ada kepastian hidup dia. Tapi dia enjoy je. Relax. Itu pun samalah. Komplain sana, komplain Allah susah lagi kerja jauh, lanjut tukar duduk jabat ni jadi jauh. Aku dulu ngajur kat ngomong.
Jangan banyak komplain. Mental juara sering mencari yang positif di balik setiap masalah yang berlaku. Itu baru burung, belum cerita satu lagi haiwan. Hak lebih insaf lagi kalau kita nak bandingkan. Siapakah dia? Cacing. Tuan-tuan perempuan sekalian, cacing ini saya gelarkan OKU total. Tidak ada kelayakan untuk survive. Kerana cacing tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Bayangkan cacing dia hanya ada mulut dan perut. Artinya dia perlu makan tapi nak kerja macam mana? Minimum sang burung masih boleh terbang mencari peluang. Tapi dia kaki tak ada, tangan tak ada, mata tak ada, telinga tak ada. Tapi berapa orang di kalangan kita yang pernah tengok cacing bunuh diri? Yelek. Tidak ada cacing bunuh diri. Positive thinking. Cacing santai. Relax saja dalam kehidupan. Lepas tu kalau kita korek tanah tengok cacing, gemuk-gemuk dia duduk dalam tanah. Lepas tu katakan kepada orang yang sedang melenguh pening, macam mana lah lagu mana aku ni, oh susah dah lah ni, nyambung pulak lah, PKP payah pulak dah. Katakan kepada mereka, mu bukan cacing. Korang-korang mu masih ada 2 tangan, 2 kaki. Gerai yang lama tutup, tak apa, kita buat gerai baru. Buat perniagaan baru, serahkan pada Allah. Mental juara, teruskan kehidupan. Cacing tidak pernah merintih dan menangisi kekurangan dia. Kerana dia tahu dia ada Allah. Ini mental juara. Yang keempat, mental sang juara ini adalah mereka never give up. Tidak berputus asa dan mereka sangat committed untuk mencipta kejayaan demi kejayaan demi kejayaan demi kejayaan. Never give up. Orang yang tidak ada mental juara, dia memang give up sombong. Malah aku, serabut aku, ambuh aku. Apa? Dia tidak ada niat pun nak memenangi. Dia lantak muak kalau dia tidak ada mental juara. Kalau nak jadi mental juara, dia tidak mengenal putus asa. Tapi lah, manusia dan putus asa mana boleh berpisah. Ada satu kisah dongeng di Switzerland. Switzerland ni tempat membuat jam yang bagus-bagus di dunia. Swiss watch ni. Ada seorang pembuat jam, dia sedang membuat jam dia yang custom made, handmade dalam dunia. Satu tu je jam. Ada tempahan orang buat, dia pun buatkanlah yang terbaik. Bila dia dah siap jam itu, dia pun tanya kepada jam ni, cerita dongeng. Dia bersembang dengan jam yang dia bina tu, dia buat tu. Wahai jam, sanggupkah kamu berdetik 31.104.000 kali setahun? 31 juta kali kamu berdetik. Apakah jawapan jam? Oh, tak sanggup tuan. 31 juta banyak tu. Oh, darah saya. Oh, darah. Bos dia kurangkan sikit. Tak apalah. Bolehkah kamu berdetik 86.400 kali sehari? Jangan dia jawab, boleh boh, banyak boh. 86, Allah, darah boh. Darah. Banyak. Bos dia turunkan sikit KPI. Okeylah. Bolehkah kamu berdetik 3.600 kali sejam? Anak buah dia ni jenis, tak berani boh, banyak tu 3.600 kali. Boh tengok saya punya jarum ni ramping-ramping boh. Kalau nak musim 3.600 kali sejam, patah boh. Patah. Akhirnya bos dia turunkan sikit KPI. Boleh tak kamu berdetik sekali setiap saat? Mana setiap masa detik sekali. Aku minta sekali setiap detik. Apa dijawab oleh jam ni? Sekali setiap detik itu okey. Tak berat sangat boh. Itu saya boleh buat. Dia pun berdetik lah. Tap setiap masa. Dan tanpa dia sedari, dalam setahun, dia berdetik sebanyak 31.104.000 kali setahun
tanpa dia sedari. Apa sebab? Manusia selalu pandang rendah pada potensi diri. Dia rasa dia ada kekurangan, lalu dia cepat kecewa. Kamu buat aku tak reti, dia cepat kecewa. Jangan. Mental juara, never say no. Never say no. Kita sekarang yang sedang bersiaran, atas kepala kita semua ada lampu. Siapa yang mencipta mentol? Yang mencipta mentol namanya Thomas Alva Edison. Dia ni masa kecil, dia cacat pendengaran kerana diserang demam cacar. Tahun 1879, dia mencipta mentol lampu. Dia cuba sebanyak 9,999 kali, tapi dia gagal. Dia kecewa? Tak. Dia usaha lagi. Cubaan dia kali ke 10,000, barulah mentol dia menyala. Bukan setakat mentol yang dia ciptakan, tapi ada 1,093 hak cipta yang dipatenkan atas nama Thomas Alva Edison. Begitu juga Ludwig van Beethoven, seorang maestro muzik terkenal. Tahun 1798, pendengaran dia merosot. Dia terus jadi pekak, tak boleh mendengar. Bayangkan, seorang ahli muzik kalau tak boleh dengar, itu berhenti je lah jadi ahli muzik. Kerana aset paling utama ahli muzik, pendengaran. Biar tak nampak, janji boleh dengar. Nak tuning semua tu, semua pakai telinga. Tapi adakah dia kecewa? Tidak. Dia terus berkarya lagi dan lagi dan lagi. Dan terkenalah ciptaannya yang masterpiece, Sinfonia Eroica. Symphony number 3 in E flat major. Yang mana lagu ini terkenal sampai sekarang. Ini dicipta oleh orang yang tidak pernah mengenal erti putus asa dalam kehidupan. Ada satu cerita dongeng. Ada satu tempayan. Dua tempayan. Seorang laki-laki, tiap-tiap pagi dia akan pikul air daripada sungai, bawa balik ke rumah. Bawa 2 tempayan. Dua-dua tempayan ni diisikan dengan air yang penuh. Tempayan yang pertama sempurna, jadi tak ada air pecah ke apa, tak ada. Tapi tempayan yang satu lagi, dia ada retak sikit. Jadi bila tuan ni bawa dua-dua tempayan ni bawa balik air tu ke rumah, tempayan yang retak, airnya dah tinggal sikit. Sebab apa? Sebab on the way, cecer dah. Tengah jalan tu banyak. Dia retak banyak. Jadi satu hari, tempayan yang sempurna ni, dia nganjing. Dia nyenyeh ke tempayan retak. Yan. Dia panggil Yan je lah. Sebab nama tempayan panggil Yan. Yan. Kalau aku jadi mu, aku letak jawatan je. Mu ni tua dah, Yan. Tak gerak dah. Beri peluang orang muda-muda pula. Mu kerja pula guna. Kau mu nak pencen setahun dua. Mu tak ada performance, tak ada idea, tak ada benda, tak ada. Musim COVID pula. Mu benda ada. Pelan pemulihan tak ada. Nak buat jangka panjang, jangka pendek, planning tak ada. Mu dah tua. Mu berhenti je lah kerja bagi orang muda-muda. Mu tengok aku, sempurna. Air molek dari sungai sampai rumah. Clear. Mu bawa pada sungai sampai sini. Benda tinggal. Tempayan retak kecil hati. Oh, mentang-mentang mu muda, mu sindir orang tua-tua supaya aku. Jadi tempayan retak ni pun ngadu pada tuan dia. Bos, saya nak berhenti kerja, nak option lah awal berhenti kerja, pensi awal. Baru pula. Orang kata saya ni dah tak ada peranan gini. Marah tuan dia. Wahai tempayan retak, siapa kata mu tak ada sumbangan? Saya ada sumbangan tuan. Ada. Perasan tak sepanjang jalan daripada sungai sampai ke rumah, banyak bunga tepi jalan. Hak comel-comel, wangi-wangi. Perasan tak? Perasan tuan. Tahu tak siapa tanam? Tak tahu tuan. Aku tanam. Mu tahu tak siapa dia siram? Siapa tuan? Mu siram. Aku sengaja bawa kamu, wahai tempayan retak, supaya sambil-sambil aku dari sungai nak balik ke rumah, air yang mengalir daripada muh retak itu boleh mengalir, menyirami bunga-bunga yang aku tanam. Jadi siapa kata kamu tidak ada peranan? Ayo, setiap daripada kita ada peranan. Walau nak pencen tahun depan sekalipun, jangan tidur. Kita ada peranan. Walaupun tempayan kita sudah retak, tapi kita ada peranan. Never underestimate our potential. Dulu, Soichiro Honda, ni ramai pakai kereta Honda. Soichiro Honda, dia kerja jual piston dekat Toyota. Dia kerja dengan Kiichiro Toyoda.
tahun 1937. Dia jual piston. Satu hari dia cakap kepada Kiichiro Toyoda, "Boh, aku ingat aku satu hari nak buka kat kilang kereta Supermoon." Kiichiro Toyoda ketawakan kepada Soichiro Honda. Mana Toyota ketawa ke Honda. Ha, dia kata, Honda, mau subkong aku sudah. Mau supply je piston ke aku, mau sibuk benda lain. Benda ni payah. Nak kena ada skill, ada ni, ada pekerja, gini. Mau kerja dengan aku sudah. Maka kata Soichiro Honda, sejak daripada dia cakap perkara itu, berdesing telinga aku rasa tercabak. Tahun 1948, ketika Soichiro Honda berjaya buka kilang Honda pertama, dia berdiri di atas kotak limau, bercakap dengan kaki tangannya. Dia kata, saudara-saudari sekalian, tahun 37, 10 tahun dulu, saya dipandang sinis oleh majikan saya ketika nak buka kilang kereta. Hari ini, kita boleh buktikan bahawa setiap mimpi boleh menjadi kejayaan. Sebab itu setiap kereta Honda hari ini, dia letakkan tagline, the power of dream, kuasa sebuah impian. Jangan pandang rendah dengan kemampuan kita. Masalah manusia sekarang musim-musim COVID ini, susah hati tak habis-habis. Susah hati tak habis-habis. Padahal makhluk COVID ni kalau kumpul seluruh dunia, hanya boleh muat dalam kotak mancis, dalam satu tin sardin saja. Ini dah dibuat kajian, hari semalam telah dikeluar. Begitu halus sekali. Kita lebih besar pada dia, tapi kita susah hati tak habis-habis. Kalau sudah ikut segala undang-undang, peraturan, SOP, tutup mulut, pakai jadah sendiri, la ilah Allah, jalan sajalah. Tapi tidak, bimbang. Sedangkan bimbang ini penyakit yang tidak ada ubat. Hidup jangan susah hati. Ini cerita penghujung lah. Pernah diceritakan satu kisah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Orang tanya kepada Ali, Ali, apakah makhluk yang paling gagah sekali di dunia? Jawab Ali, makhluk paling gagah gunung. Sebab apa gunung gagah? Sebab gunung tak ramai orang yang boleh daki. Tuan-tuan yang sedang menonton ni, berapa orang pernah daki gunung? Tak pernah daki gunung. Sebab gunung ni tak semua orang boleh daki. Kalau di Malaysia ni ada G7, 7 gunung, tak semua orang boleh daki gunung ini. Pertama Gunung Tahan, yang kedua Gunung Camah. Gunung Camah kat Kelantan. Yang ketiga Gunung Luspat, ni sepadan Kelantan Perak. Yang keempat Gunung Yongyak, juga dekat Kelantan Perak. Yang kelima Gunung Korbu dekat Perak. Yang keenam Gunung Gayung kat Perak. Dan yang ketujuh Gunung Yongbla di sepadan Kelantan Perak. Ada yang tak pernah dengar apa tak? Punyalah. Gagahnya gunung, tak semua orang boleh sampai. Orang tanya Ali, ada tak lebih gagah lagi daripada gunung? Ali kata ada. Kenapa? Besi. Kenapa? Besi, bulldozer tu buat pada besi. Besar-besar gunung, sodok di bulldozer habis. Pergi ke Mekah, tengok gunung. Keliling kita dulu gunung. Mana ada gunung jadi hotel, Hilton dan macam-macam lagi. Gagah besi. Orang tanya lagi, ada tak lebih gagah dari besi, yang daripada lebih gagah dari besi? Kata Ali ada, api. Api ni dia boleh cairkan besi. Kalau oxyacetylene welding itu, untuk welding potong besi, cantum besi ni, kepanasan acetylene tu boleh cecah 3,500 darjah Celsius. Dan besi cair pada paras suhu 1,500 darjah Celsius. Dia boleh cairkan. Itu kerja api. Orang tanya Ali, ada tak lebih gagah pada api? Ali kata ada. Kenapa? Air. Air api besar mana sirah habis. Lepas tu air jangan main-main. Walaupun nampak lembut, dia boleh apung kereta. Banjir adalah musibah yang digeruni dalam dunia berbanding musibah lain. Taufan, puting beliung, kemarau. Orang tak takut. Ini kajian di Amerika Syarikat, di University Corporation for Atmospheric Research, UCAR, mereka mendapati bahawa bencana alam yang paling mematikan adalah banjir. Air kuat. Lepas tu, air ni kalau kereta biasa, kereta sedan, hanya memerlukan 12 inci air saja untuk menghanyutkan sebuah kereta. 12 inci ni lebih kurang bawah sikit pada lutut. 30 cm. Boleh hanyut kereta sedan. Kalau kereta 4x4, hanya memerlukan 18 hingga 24 inci air saja. Mana paras kangkang saja. Lebih kurang dalam 40 hingga 60 cm. Boleh angkat satu kenderaan 4x4. Kereta monster gitu itu. Boleh angkat. Air kuat. Orang tanya lagi kepada Ali, ada lebih gagah pada air? Ada. Kenapa? Lebih gagah pada air adalah awan yang membawa air itu. Awan gagah. Setiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi, disimpan di awan, dan dalam setahun 513 juta tan air ni dikitarkan balik. Orang tanya Ali, ada lebih gagah daripada awan? Ada. Angin. Angin yang tolak awan itu.
Ada lebih gagah pada angin, ada matahari. Ada tak lebih gagah pada matahari? Jawab ahli ada, iaitu manusia. Manusia gagah. Akal dia gagah. Orang tanya ada lebih yang boleh hebat daripada manusia? Ada. Apakah dia? Ngantuk mata. Ngantuk dia benda gagah. Orang sehebat mana pun, kalau mengantuk, hilang gagah. Tuan-tuan pagi ni, bersiaran langsung. Katalah malam tadi tak tidur, layan Netflix sampai pukul 4 pagi. Mata merah belaka macam orang berlantur raya. Gagah tak? Walaupun kita ni jenis orang gagah, main gym macam-macam. Hilang gagah kalau mengantuk. Bawa kereta, Kuantan, Kuala Lumpur atau daripada Terengganu ke Kuala Lumpur ikut highway LPT. Kalau ngantuk jangan terbih main. Baik berhenti sajalah. Gagah macam mana pun, terror macam mana bawa kereta. Asal sudah mengantuk, kita buat berani juga bawa. Bersedia je lah masuk buletin utama. Seorang terkorban naas jalan raya di Lebuh Raya Pantai Timur. Bersedia sajalah. Ngantuk ni besar. Orang tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada ngantuk? Ada, kata Zainal Ali. Kenapa gagah lagi? Dah lebih hebat pada mengantuk. Yang lebih hebat pada mengantuk adalah susah hati. Bimbang. Bimbang adalah benda yang paling menguasai manusia. Katalah tuan-tuan tengah ngantuk. Dengar ceramah pagi ni ngantuk. Ana babah ni patut 11.30 habis dah. Lama pula ceramah aku ngantuk hati ni. Ngantuk gitu. Tiba-tiba mari orang ketuk pintu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila masuk. Daripada mana? Saya dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Negeri. Hak COVID test baru ni ya? Ya, apa cerita cik? Kita nak maklumkan cik positif. Positif. Hilang tak ngantuk? Hilang terus. Hilang ngantuk. Kebimbangan menyebabkan mengantuk hak gagah tadi hilang. Sebab itu doalah kepada Allah supaya kita tidak diberikan sifat bimbang yang boleh mematikan mental juara yang sepatutnya kita ada. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sebelum berpisah, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan daripada pihak Bank Islam dan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk menyampaikan slot ceramah pada pagi ini. Walaupun bidang motivasi bukanlah makanan saya, tapi kita berusaha yang terbaik untuk membincangkan perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian dan undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuq baladana Terengganu darul iman khasatan wa sa'ira biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية ترنغانو دار الإيمان وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kembali semula kepada Puan Nur Faizah di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.